Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, apa khabar semua? Saya ingin menceritakan satu lagi topik yang cukup menarik. Sebenarnya saya dah buat lebih kurang setahun lepas, tapi topik tu mungkin anda faham ke tak faham, tetapi hari ini saya nak buat secara mantap supaya kita tidak bermasalah. Faham terus apa yang dimaksudkan dengan thyroid problem. Okey, thyroid adalah satu kelenjar yang di bahagian bawah halkum kita. Orang lelaki senang saja ada tulang ni sikit kan, naik ke depan ni macam peti suara kat bawah tu kan. Halkum tu bawah tu, orang perempuan agak-agak kat mana lebih kurang halkum kita tu. Lepas tu you buat lebih kurang 2 cm kiri dan kanan tu, kat situ dia berdesainkan macam kupu-kupu, macam rama-rama. Design dia macam tu, jadi dia balut kita punya depan kerongkong kita tu. Jadi kalau orang biasa-biasa tak nampak bengkak, tak nampak biji-biji, tak rasa apa-apa pun kan. Kalau you telan tu, kalau tak rasa apa-apa tu betul. Kalau you telan nanti, kalau you rasa macam berketul naik turun macam tu, ataupun rasa macam gemuk je kat situ, you kena tolong check. Selalunya kadang-kadang kalau masalah tu tak keluar daripada sudut you rasa macam hyper atau hypo, mungkin you biar lama-lama sedar-sedar tengok-tengok cek darah baru bermasalah. Baik, sebelum tu kita kenal dulu apa masalah utamanya. Nombor satu ialah sama ada mula-mula iodin you tak cukup, iodin tak cukup, nombor satu. Nombor dua, estrogen tinggi. Dan untungnya you belajar hari ni ialah orang perempuan terutama sekali, sebab 7 orang perempuan 1 orang lelaki dia punya kadar orang yang kena penyakit thyroid. Saya ulang lagi sekali, perempuan lebih banyak daripada lelaki. Okey, so wanita tolong hati-hati dengar, orang lelaki pun memang kena juga. Cuma perempuan tu lebih sikit sebab ada kaitan dengan estrogen ni juga. Okey. Baik, sekarang saya nak cerita apa masalah tentang hyper dan hypo. Macam mana kita lebih kurang nak kenal. Kadang-kadang petunjuk tu awal-awal dah nampak. Nombor satu ialah, saya tunjuk pada anda ialah metabolisme you meningkat. Ya, macam mana nak tahu metabolisme meningkat? You makan apa pun kadang-kadang you tak gemuk dan sebagainya kan. Sebab ni kalau hyper tu maksudnya enjin kita tu overdrive. Macam kereta juga, kita bubuh dia punya RAM tu tertinggi. Kalau you hypo, dia rendah. Berarti semuanya slow, semua steady, relax aja kan. Kalau relax tak apa, kadang-kadang dia jadi lembab dan malas pula, letih pula tu. Jadi nombor satu, you senang berpeluh. So, petanda pertama, dulu you kurang berpeluh, sekarang you rajin berpeluh. Bukan pergi exercise pun, matahari pun tak kena, itu satu. Nombor dua, you punya tangan tu dah mula getah. Test yang paling senang ialah you letak kertas, kita letak macam tu. You buat tangan macam tu je. Ada nampak tak daripada sana menggetar-getar ke apa? Mungkin ni kalau ada kalau sampai macam tu, jadi macam tu, getar-getar macam tu, itu berarti you dah mula ada apa orang panggil hyperthyroid. Okey. Dan tangan kita berpeluh selalu, dia punya tapak tangan ni, lepas tu muka, hidung semua berpeluh. Nombor dua, jantung you, heart kita sentiasa berdebar. Yang tu masalah besar. Sebab apa? Bila hypo, dia takkan rasa sangat tentang jantung berdebar ni. Dan you tak akan banyak berpeluh, dan you tak akan ada tremor. Untuk hypo, yang hyper dulu. Bila hyper ni, you kadang-kadang bernafas pun cepat. You macam nak rasa macam tergesa-gesa je, macam anxious selalu, macam orang ada anxiety pula, faham tak? Opposite hypo, dia jadi relax lagi sekali, dia jadi macam tak ada bermaya pula. Lepas tu mata orang yang hyper, dia dah mula bengkak, maksudnya dia mula pergi ke depan. Orang kita panggil macam mata terbeliak, faham tak? Tapi nasib baik untuk hypo, dia tak tenggelam pula mata tu. Dia jadi steady je kan. Kalau Tuhan nak bagi hyper keluar, hypo masuk, macam mana pula? Cuma hyper saja yang menjadi masalah tu, macam menolak ke depan. Okey. Seterusnya weight anda. Okey. Sebab apa? You senang jadi kurus lah. Sebab apa? Metabolisme you pecah lemak semua tu, tak payah you ambil vitamin apa, dia turun. Weight you turun. Yang ni weight dia naik. Okey. Maaf ya, ni salah tulis tadi. So hypo, you senang meningkatkan berat badan you, tak pasal-pasal. Lepas tu rambut, untuk orang perempuan terutama sekali, dia senang jadi kering,
lepas tu you senang hilang rambut, hair drop, you sikat je beratus you punya rambut setiap hari, luruh, faham tak? Jadi nipis je rambut you, tak bermaya lah. Yang hypo pun ada masalah dry hair juga, tapi dia lebih kepada split. Kalau rambut you setiap ujung-ujung tu ada 3-4, daripada satu jadi 3-4 je split, you cuba check tengok, okey. Dan orang yang hyperactive thyroidnya, hyperthyroid tu, dia senang dapat diarrhea, apa tu, cirit-birit. Yang hypo kadang-kadang sampai jadi sembelit pun, okey. Orang yang hyper, dia cepat sensitif. You jangan nak kacau dia. Zaman dia kena hyperthyroid ni, masa ni memang dia melenting-lenting nanti. Yang bagusnya you kawan dengan hypo, you buat apa pun dia tak marah. Maksudnya dia sejuk, okey, sejuk, tapi sejuk yang bukan sejuk apa, dia dari segi sensitivity dia turun. Kalau dulu you nampak dia bersemangat dan sebagainya, sekarang dia kurang. Baik, appetite, selera makan orang hyper ni memanglah hyper jugalah. Orang hypo, dia hypo. Baik, tentang temperature pula, suhu badan, orang yang hyper dia rasa panas, orang yang hypo dia rasa sejuk, dan dia selalu nak pakai apa tu, sweater lah, padahal pukul 12 tengah hari kat Malaysia siapa pakai sweater kan, terutama sekali kat luar, dia kena pakai sweater. Yang ini dalam aircon pun you bubuh very lowest aircon tu pun dia rasa panas juga, maksudnya hyper. Dan ujung-ujung sekali orang hyper jarang nampak macam letih, tapi sebenarnya dia dah sampai kurus kering dah. Tapi yang hypo, dia kalau boleh sampai peringkat kemurungan pun, dah jadi macam sedih kan, macam nak duduk rumah aje, malas, letih je, body dia rasa lesu je. Kalau you ada gejala-gejala macam ni, tak payah semualah, kalau ada 2-3 dah cukup. You tolong pergi check dengan doktor, sebab doktor boleh check thyroid stimulating hormone, T3, T4 dan sebagainya tu. Pakar-pakar tu mesti tahu macam mana nak kendalikan. Kalau peringkat awal, kadang-kadang dia bagi ubat saja, ataupun dia cuma tambah iodine saja kan. Salah satu penyebab utama ialah iodine tak cukup dalam badan. Tetapi hari ini ada 5 punca utama yang saya janji topiknya, 5 punca utama kenapa rakyat kita kena masalah thyroid. Nombor 1 ialah orang lupa kepada liver. Kan, selalunya orang tengok thyroid, orang tengok kat leher je. Tapi kita lupa, kalau thyroid, saya banyak cerita kan tentang thyroid 2 hari lepas, tentang liver detox tu. Cuba you belajar balik. Kalau thyroid kita bermasalah, kita banyak juga ages. Sebab tu saya ajar semalam ages tu kan. Bahan-bahan racun tu liver tak boleh proses. Sebab apa? Sebab apa? T4 yang hormon ni keluarkan ni, dia nak jadi T3, T3 ni lah yang boleh memberi you lebih kurang 200 fungsi badan. Thyroid hormon ni dia berpengaruh kepada hampir 200 fungsi. Kan saya kata tadi, metabolisme jantung, you punya ovary, you punya masalah kulit, rambut, semua dia jaga juga. So, kalau liver rosak, dia tak boleh proses T4, jadi T3 tak ada. Bila T3 tak ada, thyroid hormon ni terpaksa bekerja keras, nak keluar lagi, maka dia jadi bengkak. Itu yang jadi besar tu, faham? Okey. Baik, nombor 2, masalah adrenal. Adrenal ni atas pada buah pinggang kita ada satu glenja atas, kiri dan kanan ada sepasang, dia rosak. Bila dia rosak tu kadang-kadang ataupun dia hyperaktif, dia akan menyebabkan banyak keluar kortisol, keluar hormon-hormon yang menyebabkan macam kita jadi waktu stres kan, hormon-hormon tu akan keluar pada masa kita stres. So adrenal ni kalau dia hyperaktif juga menyebabkan hormon thyroid kita terganggu. Seterusnya ovary untuk perempuan, gonad untuk orang lelaki, inilah testis dan sebagainya, itu kita boleh keluarkan hormon-hormon seperti estrogen, yang terutama untuk masalah thyroid ni, estrogen lah. Kalau estrogen tinggi, iodine dia turun, thyroid hormon dia turun, maka kita bermasalah thyroid. Semua boleh tangkap so far. Dan ada 2 lagi, iaitu nombor 4, autoimmune. Autoimmune ni selalu saya kata, apabila kita makan benda-benda yang sampai bocor kita punya leaky gut tu, perut-perut kita, usus kita tu banyak sangat gula, susu dan daging, dia jadi leaky gut keluar masalah bermacam-macam yang body kita attack balik. Jadi thyroid hormon ni, bayangkan, ataupun thyroid gland ni ada sel yang lawan balik dia punya thyroid. Dia macam mana dia nak bekerja? Itu yang menjadikan kita hyper atau hypo. Alright, last ialah tidak lain tidak bukan ialah diet. Cukup. Dah faham tentang apa gejala dia,
Apa punca dia, kita kena habis selalu dengan solution ataupun dia punya macam mana nak menyelesaikan masalah ni. Boleh ikut? Okey, saudara saya sekalian, tidak lain tidak bukan, saya ujung habiskan diet bukan dia nombor 5, tak mustahak. Dia nombor 5 sebenarnya saya tinggalkan untuk jadikan nombor 1. Kalau you pandai jaga diet tu, ni ikut D&D diet yang saya selalu cerita tu berkali-kali dah, insya-Allah you akan selamat. Pasal apa? Kebanyakan daripada masalah utama ialah dalam makanan kita tu banyak yang dia panggil estrogen mimicking substance. Bahan-bahan yang cuba tiru macam perangai estrogen juga. Dia bukan estrogen. Contoh hormon-hormon yang injection daripada dalam daging kita, dalam sampaikan ikan kita pun ada toxic substance. Dia menyebabkan gangguan proses fungsi thyroid kita pun. So daripada diet ni kita kena jaga betul-betul. Kita dah cerita air, sayur, buah-buahan dan termasuk fasting sekali. Rupanya fasting, kalau you pergi belajar tentang thyroid punya cure secara natural, semua tok guru kat sana-sana tu dia mesti ajar you intermittent fasting. Maksudnya ni bahasa moden, tapi kita puasa sunat dan puasa malam ikut D&D diet punya style. InsyaAllah boleh beres. Okey, selagi mana tak kena kanser dan yang teruk-teruk lah kan. Alright, kita cerita secara yang prevention dulu. Kalau you masih lagi baru peringkat awal ataupun suspek je, banyakkan cari sea salt atau bukan telan terus, tapi setiap minuman makanan kan saya suruh calik garam tu. Garam tu kalau boleh yang tertulis ada iodine. You pernah tengok tak dalam you punya dia punya sachet tu kan, dia punya bungkusan tu ada tulis kat belakang iodized. Okey, yang dah ada iodine sikit ditambah. Tu bagus. Selalunya kalau you ambil garam bukit, garam Himalaya, sea salt, Celtic salt ataupun garam Bario, semua tu yang saya punya Arek salt pun boleh pakai. Okey, semua tu no problem. Okey, kalau tak ada you kena belajar beli Lugol's iodine. LUGOLS, Lugol's iodine. Lugol's tu 1-2 titik cukup ya. Ambil yang 2% punya. Saya ulang, yang 2%. Jangan ambil yang pelik-pelik punya. 2%, ambil 1 atau 2 titik sahaja. Jangan lebih. Iodine ni kalau lebih bermasalah, tak cukup bermasalah. Baik, seterusnya seaweed. Pernah dengar seaweed? Rumpai laut. Orang Sabah, orang bela-bela laut-laut ni semua ni kalau ada tempat yang bersih, yang you rasa-rasalah laut tu tak ada mercury dan sebagainya kan, insya-Allah. Okay. Tapi sekarang laut banyak kontaminasi kan. So kalau tak mau masalah, ambil avocado. Tahu buah apokat ni. Makan, no problem. Ambil Brazil nut setiap hari pun tak apa. Cuma mahal sikit je, okey. Bahkan kalau you pandai cari makanan-makanan yang banyak selenium, zinc dan glutathione, kita fokus pada selenium dan zinc pun you dah cukup. Kita sebagai orang yang tak digalakkan, bukan tak boleh makan daging banyak, ataupun kalau boleh tengah sakit ni jangan. Sebab apa? Dialah menyebabkan ages. Daging, susu dan gula tu tak boleh kan. So you cari apa? Daripada ke kacang. All kind of nuts kecuali kacang tanah saja. Especially yang famous sekali Brazil nut lah. Brazil nut, cashew nut, walnut, almond. Lepas tu datang chia seed, quinoa, biji-biji rin, pumpkin seed. Ada saya tulis tak? Ni biji-biji yang datang daripada labu, daripada temikai semua, kuaci semua, pistachio semua, tibai semua, no problem. Okey. Sebab kita dah, yang bagusnya zinc, selenium ni datang daripada daging kalau yang original dulu. Baik, brown rice, tiba masanya kita makan nasi. Nasi no problem, dengan syarat yang warna perang. Okey, sebab dia ada mineral yang bagus untuk thyroid. Lepas tu satu lagi ginger, dia kenal pasti dalam tiga-tiga yang top, turmeric, garlic dan ginger adalah top untuk thyroid. Lepas tu orang yang banyak pokok kelapa, virgin coconut oil, bukan minyak nyok, bukan ya. Ambil yang virgin coconut oil. Sebab tu bulan depan saya nak launch namakan D&D Lorix. Saya nak proseskan sampai boleh minum. Semua VCO boleh minum, tapi ramai budak-budak, terutama sekali saya nak bagi kanak-kanak kan, orang dewasa pun dia rasa hanyir. So saya dah ada proses macam mana nak bagi dia lembut, tak bau, tak hanyir. VCO is very good.
Lepas tu habatus sauda. Tiba masanya, cuma habatus sauda ni tak boleh ambil banyak. Sebab dia ada elemen yang kalau tinggi sangat, not very good for thyroid. Dia cuma satu, kalau kapsul tu satu pagi, satu petang cukup. Habatus sauda cukup. Kalau sudu, satu sudu teh pagi, satu sudu teh malam. Cukup. Lepas tu sacha inci, memang anda dah tahu, saya punya favourite ialah sacha inci. Good for inflammation. Good untuk mententeramkan thyroid yang tengah panas ni, atau terlalu sejuk dia nak panaskan balik. Sacha inci oil good in omega 3 dan omega 6 dan omega 9. Baik, lepas tu pernah dengar sirsa ataupun durian Belanda? Daun dia tu buatkan teh, rebus. Ni tiba masanya saya nak mula cerita tentang durian Belanda pula. Actually banyak lagi kebaikan, tapi untuk thyroid dia mainkan peranan. Teh sirsa, teh durian Belanda. Okey, kena tahu pilih dia punya daun juga tu. Lepas tu kulit manggis. Kan pernah dengar kan kulit manggis yang dikeringkan buat teh. Okey, boleh juga. Lepas tu belimbing buluh. Belimbing buluh ni you boleh lenyek-lenyek dia. Kalau you nampak bengkak-bengkak, you sapu. Ni orang lama, orang kampung punya. You sapu kat luar tengok dia surut tak. Okey. Kalau nak makan untuk buat sayur-sayuran pun boleh. Kita tutup cerita dengan, kalau daripada sudut tempat saya, memang saya rekomenkan apa yang dinamakan fiber up untuk jaga you punya bakteria, sebab dia menjaga you punya liver dan menjaga supaya tak kena autoimmune. Good fiber up. Arextra adalah makanan tambahan yang berbentuk mineral, sebab kita tak tahu mineral apa yang kita tak cukup, dan kita nak memastikan semua organ kita tu berjalan dengan baik. Arextra. Dan last kali, untuk menjaga immune system supaya tidak bermasalah dengan autoimmune, juga dinamakan Immunex. Kecuali bagi mereka yang nak pergi operate, yang nak pergi RAI, radioactive iodine semua tu, sebab dah mungkin terlalu tinggi, doktor kata kita kena buang semua, lepas tu nanti you kena makan thyroxine for the rest of your life. Yang tu kalau sempat tunggu sebulan dua, cuba you amalkan ni dulu. Kalau you check lagi sekali dia nampak turun, walaupun 5%, 10% turun, tak apa, suruh doktor sabar dulu. Okay, kecuali kalau you dah sampai nak pengsan, mata dah nampai nak jatuh keluar, yang tu saya tak boleh buat apa, you kena jumpa doktor juga. Apapun, you pastinya kena jumpa doktor dulu. Ni disclaimer saya, tak boleh saya cerita ni nak bagi baik thyroid you. No. Ini cuma sebagai lebih kepada prevention. Peringkat yang awal-awal tu saya galakkan you cuba secara alami dahulu. Okey, anda yang masih lagi nak order, ada lagi 2-3 tempat. Kita nak ambil 50 order terus untuk baju. Ni contoh warna purple. Bajunya Well for Life sebagai kita punya inilah logo kita. Tapi kat sini ada Eastern Light Club, kat sini ada D&D Diet, belakang tu ada saya tulis, if you think wellness is expensive, try illness. Kalau anda fikirkan kesihatan tu mahal sangat, cubalah kesakitan. Itu maksudnya. Lepas tu kita PKP belum habis lagi. So sementara PKP belum habis, semua yang saya cerita tentang madu tu boleh you order. Fiber Up, Immunex, Sacha Inci dan Arextra masih lagi peringkat promosi. Cukup banyak dia punya diskaun. Dan kita tutup dengan mengajak lagi ramai siapa yang nak jadi dropshipper. Masih kita benarkan lagi 40 ke saya nak ambil cuma 100 orang. So lagi 40 tempat yang kosong untuk di-train untuk you jadi dropshipper, sebab you kena ada knowledge. Bila orang tanya apa itu, takkan nak pakai baling je kat orang kan. So kita jumpa lagi pada masa yang terdekat, insyaAllah. Kita bertemu besok pagi masa mengejar matahari itu untuk Eastern Light Club members. Lepas tu untuk saya mengajar, kalau ada topik yang cantik, besok pagi saya cerita lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.